Janji Pakatan Harapan untuk mengambil alih konsesi tol dan juga memansuhkan tol telah dikritik oleh banyak pihak atas sebab cadangan ini tidak realistik dan juga terlalu mahal. Dari tahun 1990 hingga ke tahun 2015, Kerajaan Persekutuan telah membayar sejumlah 4 bilion ringgit kepada pemegang konsesi tol. Apa yang tidak diketahui oleh orang ramai ialah kerajaan ada satu lagi pilihan, iaitu untuk mengambil alih pemegang konsesi tol. Ia memberi peluang pada pemegang konsesi tol untuk mendapatkan keuntungan yang adil dan berpatutan, dan bukan seperti keadaan sekarang di mana pemegang konsesi tol mendapatkan keuntungan yang luar biasa dan berat sebelah. Berdasarkan penghitungan yang dibuat oleh rakan saya, Tony Phua, kos untuk mengambil alih LDP adalah lebih kurang 1.3 bilion. Dari tahun 1996 hingga 2015, kerajaan telah membayar pampasan lebih daripada 1 bilion ringgit pada syarikat LDP. Ia jauh lebih murah untuk kerajaan pusat mengambil alih konsesi tol LDP berbanding dengan pampasan berbilion-bilion ringgit. Sekarang, hampir 500,000 kereta menggunakan lebuh raya LDP setiap hari. Pendapatan harian LDP adalah lebih kurang 1 juta setiap hari ataupun 365 juta setiap tahun. Pada masa yang sama, syarikat LDP juga dibayar pampasan sebanyak RM500,000 setiap hari ataupun 180 juta setiap tahun oleh kerajaan pusat. Jadi, kita mesti tanya, kenapa kerajaan sanggup untuk bail out syarikat yang mengalami kerugian tetapi terus membayar pampasan berjuta-juta ringgit kepada syarikat yang menikmati keuntungan. Jangan lupa, Barisan Nasional dalam manifesto PRU ke-13 memberi janji bahawa kadar tol di bandar akan dikurangkan selepas PRU ke-13. Tetapi, apa yang sebenarnya berlaku selepas PRU ke-13? Pada tahun 2015, kadar tol di 18 lebuh raya telah dinaikkan, termasuk bus raya, LDP, AKLE, Sprint, NPE dan Karab. Jikalau Barisan Nasional memenangi PRU ke-14, saya pasti kadar tol untuk semua lebuh raya di bawah PLAS akan naik sekurang-kurangnya 10%. Dan pada masa yang sama, kadar tol untuk lebuh raya lain seperti Kesas, bus raya, LDP dan lain-lain juga akan naik. Jikalau anda tidak mahu kadar tol naik, anda hanya ada satu pilihan. Keuangan Datuk Usam kata, rojok Ketua Audit Negara. Kerugian setahun itu ialah 21 bilion ringgit. Kalau Pakatan Rakyat yang menjadi kerajaan, tidak ada kebocoran, tidak ada rasuah, tidak ada salah urus keuangan, kita cuma perlu 8 bilion untuk mengambil alih 30% konsesi tol. 21 bilion tolak 8, kita masih ada 13 bilion lagi. That's how kita buat. Belum kita sentuh soal hasil minyak 90 bilion lagi, belum lagi. Itu baru penjimatan. Ya. How much do we need to clear PT-PTN debt atau loan? It's 28 billion. Sebab itu kita katakan bahawa belum lagi kita menggunakan hasil negara yang lain. Kita optimis kerana kita tak pakailah apa namanya konsultan McKinsey ke EPCO ke, tak ada. Ya, apa yang kita buat adalah kita engage segmen dalam masyarakat. Dan Sekretariat Pakatan Rakyat consists of young leaders, young Turks from these 3 different parties. Kita fikir bahawa bila kita katakan tol boleh kita hapuskan, ianya sesuatu yang doable berasaskan formula tadi. Kalau kita kata kita boleh mengambil balik, meringankan beban PT-PTN itu dengan cara menghapus kira, kita juga kata ianya satu yang doable dengan mekanisme yang munasabah melalui perbelanjaan segmen keuangan melalui penjimatan baru. Ya. Hasil Petronas sekarang bagi kepada perbandaraan ialah 90 bilion setahun. 90 bilion hari ini. Kemana pergi duit itu? Isunya ialah meletakkan keutamaan dalam urusan perbelanjaan kerajaan. Nak bagi kepada keluarga menteri 250 juta bulan lembu atau nak selesaikan pinjaman PTN kepada rakyat bawah. Urusan keutamaan. Bagaimana meletakkan keutamaan dalam perbelanjaan negara. Itu isu pokoknya.
yang kita yakin berdasar pengalaman kita di Kelantan, pengalaman kita di Kedah, pengalaman kita di Minister Datuk Sri Najib Razak would tell you, "Ayah, government cannot buy back the toll. It would be very expensive. It might bankrupt the government. Just to buy the Max Highway, we will have to pay 1.7 billion ringgit." This is complete and utter bullshit. Why should the rakyat pay 1.7 billion ringgit for a highway that we have already paid nearly 1 billion ringgit for? This is clearly Najib and BN's way of making their cronies uber rich. Now, under Pakatan Harapan, we have pledged to abolish tolls and buy back these highways. But we won't buy back Max for 1.7 billion ringgit. We will buy back Max in accordance to the contract which was signed between the government and Max, which is to pay for the cost of constructions less anything the government has already paid for. That means that we only need to pay not more than 400 million ringgit to buy back Max. The same goes for most of the other highways. For example, the Lebuh Raya Damansara Puchong, LDP, that was also built for a cost of 1.33 billion in 1999. More shockingly, up to 2015, the government have already paid compensation of 1.05 billion ringgit to LDP for freezing toll rates. That is nearly the cost of constructing the highway. And yet LDP can continue to collect toll for the next 10 years. However, just like the Max concession, the LDP agreement clearly states that the government can buy back the LDP pretty much at cost. Hence, under the Pakatan Harapan government, we will be able to abolish tolls because it is cheaper to buy back the highways than to pay billions and billions and billions of ringgit to these highway concessionaires just to freeze the toll heights. These aren't populist policies. These are just very sensible financial policies which will save both the government's money and the rakyat's money, all in accordance to the legally binding contracts signed between the highway concessionaires and the government. Vote Pakatan, abolish tolls. Saudara-saudari sekalian, Malaysia kita ada banyak lebuh raya bertol. Kalau kita lihat kepada semua lebuh raya bertol ini, kita lihat bagaimana trafik di kawasan-kawasan itu padat sangat. Maknanya kita ada banyak sangat kereta yang menggunakan lebuh raya tersebut. Saya nak bagi contoh. Saya selaku ahli Parlimen Puchong. Kita ini keluar masuk Puchong, tol dia sekali kita keluar masuk RM2.10. Dan ada berita yang menyatakan bahawa jumlah itu akan meningkat lagi. Cuba bayangkan, kalau kita ada keluarga di mana kita perlu keluar masuk Puchong 4 atau 5 kali sehari. Jumlah itu dalam seminggu, jumlah itu dalam sebulan, jumlah itu dalam setahun. Lagipun kita lihat bagaimana walaupun kutipan dibuat dan harga dia tinggi, tapi trafik itu masih sesak. Kadang-kadang kita menunggu berjam-jam. Ambil tol tak apa. Itu pun kita dah bantah. Kita minta supaya mansuh. Lepas itu kita tengok jam. Setiap hari jam sehingga kereta pun tak boleh bergerak berjam-jam. Kerap kali kita lihat seperti mana disebut ada jalan alternatif, tetapi tidak ada jalan alternatif, ataupun jalan alternatif yang ada itu, yang wujud itu memang bukan jalan alternatif yang senang untuk kita gunakan. Jadi kita sebagai rakyat, kita tidak ada pilihan. Kita juga lihat bagaimana kadar tol juga dinaikkan. Dan apabila disebut bahawa kadar tol itu tidak akan dinaikkan, kemudian kita mendapati bahawa sebenarnya apa yang berlaku adalah kita membayar pampasan. Dan jumlah pampasan ini adalah pampasan yang besar. Pampasan yang dibayar ini juga adalah hasil daripada kutipan wang daripada rakyat. Jadi kepada saya, kerajaan seharusnya mencari satu jalan bagaimana mereka dapat selesaikan isu harga tol ini, kemudian trafik di lebuh raya bertol ini. 10 tahun saya bangkitkan dalam Parlimen. 10 tahun jawapan yang sama. Kita akan kaji, kita akan kaji, kita akan kaji. Kita tak boleh buat apa-apa. Berapa tahun saya bangun di sini? Saya tanya berkenaan dengan tol di Puchong. Bila saya tanya berkenaan dengan tol di Puchong, apa yang disebut daripada sana? Dia kata tidak boleh. Perjanjian sudah disain. Jadi kita kena ikut perjanjian. Tidak boleh kita mansuhkan tol itu. Tetapi hari ini saya lihat Perdana Menteri setuju. Seharusnya kita tidak ada tol-tol ini kerana ianya membebankan rakyat. Hari-hari bayar tol 2 kali, 4 kali. Siapa pun sakit hati. Saya minta kepada semua,
Berikan sokongan penuh kepada Pakatan Harapan. Kerana kalau kita menang, kita menjadi kerajaan pusat, kita berjanji bahawa kita akan kaji semula semua perjanjian-perjanjian konsesi ini. Kita akan cari jalan bagaimana kita dapat menurunkan harga tol. Dan kalau boleh, kita akan cari jalan bagaimana kita boleh hapuskan tol sama sekali. Jadi saya minta kepada semua, berikanlah sokongan penuh kepada Pakatan Harapan. Ini tak cukup kata buat. Kita kena kurangkan kos lah. Tol. Ini tol Lebuh Raya Utara Selatan. Berada. Tol. Jabatan Pertama Pulau Pinang. Berada. Tapi tahukah tuan-tuan puan, pengusaha konsesi Lebuh Raya, baik Jabatan Pertama Pulau Pinang maupun Lebuh Raya Utara Selatan, daripada Bukit Kayu Hitam sampai ke Johor Bahru, yang pemegang konsesi sudah dapat kos pembinaan visa. Saya ada tanya dekat Parlimen. Saya tanya apakah kos pembinaan dan kutipan hingga hari ini. Dia kenapa? Oh, kos pembinaan agak-agak itu 5 million. Kutipan 36 million. Kira tak? Saya ingat mungkin ada silap tu. Tak ada, betul. Tapi dia masih kutip lagi tu. Dia masih kutip sampai 2038. Kita punya basic taxi sudah luput masih kutip. Inilah yang kita kena ubah. Itu sebab satu langkah lagi kita akan buat ialah kita akan hapuskan tu Lebuh Raya Utara Selatan dan Jabatan Bersama Pulau Pinang. Tapi jangan balik-balik cakap bila kita hanya menang kerajaan negeri, tak menang kerajaan pusat, dia boleh cakap, ini janji kosong kita benci. Dia sudah jadi kerajaan negeri, tak ada masukan Lebuh Raya Utara Selatan dan juga tol Jabatan Bersama Pulau Pinang. Saya tak boleh buat macam tu. Kena menang dekat Putrajaya, baru ada kuasa untuk buat macam tu. Faham tak? Faham tak? So kita menang dekat kerajaan negeri tak ada kuasa. Kalau ada kuasa, sudah lama-lama itu tol Lebuh Raya, tol Jabatan Pertama Pulau Pinang sudah lama-lama sudah frio. Lama-lama sudah frio. Ulang alik Jabatan Pertama tak perlu bayar tol. Tapi kerana kita tak ada kuasa, kena jadi kerajaan pusat baru